Jauh. Kalau jauh cuma kaki dengan meja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman laduni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yasir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama-tama kita mengucap syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala kerana beri lagi peluang kita hidup di bumi Allah Subhanahu wa taala ni dan mampu lagi kita mengerjakan taat di bumi Allah Subhanahu wa taala. Yang mana mengerjakan taat di bumi Allah taala ini merupakan matlamat kita hidup di muka bumi Allah. Kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin ataupun manusia kecuali supaya ia melakukan ibadat kepada aku. Maka matlamat kita hidup di muka bumi Allah Ta'ala ni untuk membuat taat kepada Allah. Maka apabila kita mampu membuat taat itu merupakan satu anugerah yang perlu kita bersyukur. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kekalkan lagi kita di dalam taat dan mengekalkan hinggalah kita bertemu dengan dia di hari akhirat nanti. Bukanlah matlamat apabila seseorang itu boleh melakukan taat, dia merasa diri dia sombong, diri dia lah yang bersih. Diri orang lain semua tak molek belaka, dialah yang paling moleknya. Maka pada siri ni ambonya nak bahas mengenai satu tajuk iaitu suhbah. Suhbah ataupun berteman, berkawan dengan orang-orang yang boleh bawa kita kepada Allah Ta'ala. Suhbah ini banyaklah. Sebagaimana disebut di dalam ayat Al-Quran sendiri, katanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Surah At-Taubah ayat 119. Katanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah, buatlah apa yang Tuhan suruh, tinggallah apa yang Tuhan larang, dan kamu duduklah bersama dengan orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Ini perintah daripada Allah supaya kita duduk dengan orang-orang yang baik, duduk dengan orang-orang yang jujur dengan Allah. Sadiqin, orang yang jujur.
iaitu pilihan Allah Ta'ala. Di dalam orang mukmin ini ramai orang mukmin. Tetapi katanya Allah Ta'ala suruh kita duduk dengan orang yang jujur dengan Allah. Berarti siddiq ini lebih tinggi martabat daripada orang mukmin lagi. Siddiq berarti orang yang jujur. Batin dia, hati dia sama dengan luar dia. Bahkan batin hati dia lebih indah, lebih bersih, lebih suci berbanding dengan luar dia. Ini orang siddiqin. Maka Allah Ta'ala perintah kita duduk bersama orang-orang yang jujur dengan Allah. Ini kepentingan bersuhbah, berkawan, berbaik, duduk, bermulazamah, sentiasa berada dengan orang-orang yang jujur dengan Allah Ta'ala. Orang yang benar dengan Allah Ta'ala, orang yang menunaikan janji dengan Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut orang siddiq ini, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaihi. Daripada orang mukmin ada lelaki-lelaki, rijal-rijal dipanggil. Orang-orang hebat yang dia jujur dengan perjanjian dengan Allah Ta'ala. Jujur, pegang sungguh apa yang Allah Ta'ala perintah, apa yang Allah Ta'ala larang, dia ikut sungguh. Jujur, zahir dan batin. Ni Allah Ta'ala suruh kita duduk dengan orang ni. Kedua ayat Quran kata wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Katanya Allah Ta'ala, sabarlah diri kamu duduk bersama dengan orang-orang yang sentiasa berdoa kepada Allah pada waktu pagi dan petang. Di mereka itu tidak ingin kecuali hanya kerana Allah Ta'ala. Apa? Bersabar duduk dengan orang-orang yang sentiasa nak Allah Ta'ala. Ni Allah Ta'ala perintah kepada Nabi dia. Suruh Nabi pula duduk dengan orang jujur dengan Allah Ta'ala. Kita orang yang tidak baik, orang yang hati tidak bersih, lagi-lagi memerlukan kepada orang yang hati yang jujur. Duduk dengan orang jujur. Itu perintah daripada Allah Ta'ala. Bererti bersuhbah, berbaik, berkawan dengan orang baik ini merupakan perintah daripada Allah Ta'ala. Ni ayat-ayat Quran hamba baca dulu. Beberapa potong ayat Al-Quran menyuruh kita bersuhbah. Maknanya berkawan dengan orang yang boleh bimbing kita kepada Allah. Suhbah ni ada dua ta'rif lah. Ta'rif secara umum, ta'rif secara khas. Ta'rif secara umum berarti kita kena duduk dengan orang-orang mukmin, orang-orang baik, orang yang mengajak kita kepada Allah Ta'ala. Manakala ta'rif dia secara khas, suhbah ini kita duduk dengan mursyid-mursyid, iaitu orang-orang yang bersih hati, yang boleh membimbing hati kita, bimbing hati kita dan amalan kita kepada apa yang tepat dengan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katanya Allah Ta'ala lagi wattabi' sabila man anaba ilayya. Katanya Allah Ta'ala, hendaklah kamu mengikut jalan-jalan orang yang sentiasa kembali kepada aku, katanya Allah Ta'ala. Tuhan suruh kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tu orang hebat dah, orang sempurna dah, tetapi suruh duduk juga dengan orang soleh. Duduk dengan orang-orang yang ingin kembali kepada Allah. Apa maksud orang yang ingin kembali? Kita semua akan kembali kepada Allah. Tetapi orang yang tahu diri dia akan kembali kepada Allah. Semua pekerjaan kehidupan dia kembali kepada Allah. Kebaikan dia, kerajinan dia, kesungguhan dia, mujahadah dia, semua dia kembali kepada Allah, bukan kembali kepada diri dia. Ada orang merasai diri dia yang baik, tu dia mengembali ke amalan kepada diri dia. Dia merasakan diri dia kembali kepada, bukan kembali kepada Allah Ta'ala. Semua kelebihan yang ada pada diri dia, dia kembali ke semua itu kepada Allah Ta'ala. Ni orang Dan Allah Ta'ala sebut juga pada hari kiamat itu orang-orang zalim. Orang-orang zalim akan berkata, Allah alangkah celakanya aku jika aku mengambil jalan pisuh juga nak duduk dengan Nabi-Nabi. Berarti lari daripada duduk dengan orang-orang soleh ini menyebabkan kecelakaan pada hari kiamat. Bahkan dalam ayat Quran kata ya wailata laitani lam attakhiz fulanan khalila. Allah dia kata celakanya aku kalaulah aku tidak berkawan dengan seseorang itu. Fulan sebagai kawan aku. Berarti
Jadi ada di hari akhirat orang akan menyesal kerana berkahwin. Suhbah ni besar berkahwin apa? Berkahwin dengan orang yang tidak jujur, yang mengajak dia, tarik dia kepada benda yang tidak baik. Dan orang akan merasa rugi kalau tidak bersuhbah, tidak berbaik, duduk mulazamah dengan orang yang baik di sisi Allah Ta'ala. Dan ayat Quran lagi kata al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Sahabat-sahabat teman-teman pada hari kiamat sebahagia akan berbalah dengan sebahagia yang lain. Sedangkan di hari akhir muka dunia dia teman rapat, dia teman baik, teman kacik dia. Tetapi apabila hari kiamat masing-masing berbalah, masing-masing saling tuduh-menuduh, saling mempersalahkan. Apa? Maka semua akan bermusuh, kawan-kawan teman, bahkan ibu dan ayah pun berbalah, anak dengan ibu pun berbalah. Tetapi apa dia? Kecuali illal muttaqin, kecuali orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa, kalau kita duduk dengan orang yang bertakwa, kita tidak akan mempersalahkan dia. Kita tak akan balah dia, kawan yang bertakwa. Tetapi kalau kawan kita ajak kepada benda tak molek, kita akan balah. Sekalipun kawan kita hok ni kain saing rapat ambo ni, atas muka dunia. Maka Tuhan nama ke dia tu teman rapat, tetapi pada hari kiamat akan berbalah, saling mempersalahkan. Bapa demo tak tegur saya. Dan banyak lagi lah ayat-ayat Quran yang menyatakan suruh kita bersuhbah, suruh kita mencari kawan baik, orang yang mengajak kita kepada Allah Ta'ala. Waktu ayat Quran, hadis pula ada sebut kada mengenai suhbah ni, mengenai berkawan baik dengan orang baik ni. Ada. Katanya Allah, katanya Nabi SAW, innama masalul jalisis salih wa jalisis su kahamilil miski wa nafiqikir fahamilul miski imma an yuhziyaka ayyu'tiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyibatan wa nafiqikir imma an yuhriqa siyabaka wa imma an tajida fihi rihan muntinatan. Hadis riwayat Imam Bukhari, dalam Imam Muslim pun ada sebut. Hadis ni katanya Nabi, perumpamaan seorang kawan yang soleh dan kawan yang buruk itu seperti gambaran kawan yang baik seperti penjual minyak atas ataupun orang yang bawa minyak atas, orang yang memikul minyak atas, orang yang memiliki minyak atas. Wa nafiqikir, orang yang meniup api. Orang buat pedai tu kan, dia tiup api. Penempa besi panggil. Maka kawan yang baik itu orang yang menjual minyak atas, sama ada dia akan beri kepada kamu minyak atas ataupun kamu beli daripada dia minyak atas, ataupun kalau kamu tak beli, dia tak jual pun, kamu akan duduk dengan dia, kamu akan berbau wangi yang cukup harum. Ni gambaran kita saing dengan orang molek. Manakala orang yang menempa besi pula, sama ada besi, api besi itu menghanguskan pakaian kamu. Kalau tak menghangus pun, kamu akan bau asap besi yang busuk. Jadi Nabi gambarkan teman yang baik dan teman yang tak molek itu gambaran macam tu. Berarti Nabi suruh pilih teman yang baik. Jangan pilih teman yang tak baik. As-sahib, sahib. Sahabat-sahabat itu menarik kita. Kalau sahabat kita minat kepok, habis dia minat kepok habis. Kalau sahabat kita minat begini, kita akan ikut sahabat-sahabat kita. Kerana seorang itu kalau nak berkawan dengan seseorang, mesti dia kena ikut ciri-ciri kawan dia, baru dia boleh masuk dengan kawan dia. Sebab persahabatan itu dijalinkan berdasarkan roh dan perasaan. Kita tak boleh buat orang itu jadi sahabat baik. Kalau kita kurung dua orang dalam satu bilik 10 tahun, dia tak akan jadi kawan baik, tak semestinya. Tetapi ada orang hanya berjumpa baru 2 minit sudah jadi kawan baik, rasa selesa duduk dengan dia. Kerana kawan-kawan bersahabat itu adalah dengan ruh, bukan dengan jasad. Nabi suruh pilih kawan yang baik. Berarti kawan itu banyak. Hak tu hadis ayat ataupun ayat Quran. Banyak lagi lah ayat Quran ataupun hadis-hadis mengenai suruh bersuhbah ni. Hak tu secara umumnya Allah Ta'ala, Nabi Muhammad sendiri suruh kita duduk dengan orang yang baik. Maka duduk dengan orang baik ini dapat menarik kita jadi baik. Tak mungkin seseorang itu boleh jadi seorang tukang masuk yang handal kecuali dia kena duduk
bersahabat dengan orang yang duduk biasa, tukang masak yang hebat. Kalau tukang masak tidak hebat, orang tak pernah duduk dengan tukang masak, tiba-tiba dia nak duduk kat tukang masak, nak jadi tukang masak yang hebat, dia tak akan jadi tukang masak. Dia kena duduk dengan tukang masak. Tu sahib. Iza ahbabta syai'a kunta mislahu. Apabila kamu suka kepada satu benda, kamu akan jadi serupa dengan benda itu. Kita tengoklah ni orang-orang pelajar, orang-orang tino kita ko, muslimat kita hok tua ko hok muda dok minat Korea pula. Minat Korea. Betul lah mula-mula minat. Apabila minat nak jadi seumpama Korea. Cara pakaian, cara hidup, cara kecek pun Korea. Ngong-ngong bunyi. Zion bunyi kecek. Orang dulu ya, muka supaya nyepak ya, tapi Korea duduk Korea. Bubuh gak bedok tu gak nak jadi Korea. Cara berjalan supaya Korea, makan Maggi supaya Korea. Tuanya jauh bumi dengan langit dengan Korea. Apa dia berperangai dengan lagu tu? Kerana dia suka. Maka akhir sekali dia akan jadi Korea lah. Sekalipun tidak tukar agama lah ni. Siapa serela tukar agama Korea pun ada. Sembah K-pop pun ada. Apa? Kerana terlalu minat kepada orang kafir. Sebab tu ulama mengharaikan kita sayang kepada orang kafir. Kerana akhir sekali boleh membawa kepada suka kepada kehidupan dia. Lama-lama kita akan jadi sama dengan dia. Kita kata kita sayang Nabi Muhammad. Tiba-tiba satu benda pun hak Nabi Muhammad suruh tidak ada pada tubuh kita. Ni masalah. Hak tu secara umumnya kita duduk dengan seorang yang boleh mengajak kita kepada Allah Ta'ala. Dipanggil teman, sohbah. Tetapi menurut ta'rif secara khas lagi, maksud duduk dengan seorang yang boleh mengajak kita kawan ini maknanya duduk dengan seorang mursyid. Apa maksud mursyid? Orang yang boleh membimbing hati kita kepada Allah. Orang yang boleh mengajar perangai kita daripada mazmumah kepada mahmudah. Guru kita ni ramai. Ada guru ilmu. Guru ilmu ni kita belajar nahwu, kita mengajar balaghah, kita mengaji fiqh, kita mengaji goni, kita mengaji tasawuf pun ada juga. Tetapi ada guru ni dia tidak mengajar ilmu, tapi dia mengajar adab, mengajar, membimbing perangai kita. Tak semestinya kita kalau belajar mengenai sifat sabar, kita belum tentu bersifat dengan sabar. Kita belajar bab tawakal, 900 muka surat, belum tentu kita bertawakal. Tetapi apabila kita belajar dengan guru mursyid ni, dia akan membimbing hati kita, merubahkan ilmu yang berada di dalam kitab menjadi dia berada di dalam hati. Kita boleh tengok, kita boleh belajar sabar dengan dia. Kadang-kadang kita tak pernah belajar pun bab sabar, tetapi kita jadi orang penyabar duduk dengan dia. Kita tak pernah belajar bab tawakal, tetapi kita tengok kehidupan dia, kita jadi tawakal. Ni guru mursyid yang membimbing hati kita. Maka apabila kita nak duduk dengan guru mursyid gitu, kena ada adab dia. Tak sama. Kerana guru mursyid ini dia membimbing ruh kita. Maka ruh itulah yang membentuk ke adab kita. Dia bukan nak tengok zahir, dia tapi nak tengok adab di dalam hati kita. Adab di dalam hati kita. Maka seorang murid mesti menjaga adab dengan guru supaya ilmu yang ia perolehi, sama ada ilmu itu ilmu melalui perkataan dia, bimbingan dia, tunjuk ajar dia, ataupun pewarisan daripada satu perasaan dia. Seorang guru pernah merasai pengalaman lagu ni, dia mewarisi perangai ni, perasaan ni kepada murid dia. Contohnya seorang guru yang sangat cinta kepada Rasulullah, dia boleh mewarisi sifat cinta itu kepada murid-murid dia. Maka setiap murid dia akan ada perasaan itu. Seorang tok guru yang zuhud, yang suka kepada Allah, suka kepada Nabi Muhammad, maka dia boleh mewarisi perangai dan percakapan dan hati kepada murid dia lagu tu. Kerana apa? Murid tu sentiasa duduk dengan dia, dia akan mengerti perangai tok guru dia tu. Maka secara ringkas hamba sebutlah adab-adab seorang murid dengan guru supaya terhasilnya suhbah yang sebenarnya. Orang lain ni kita tengok ramai yang ingin belajar ilmu, tetapi tak si dibimbing hati dia, tidak mahu ditarbiah hati dia. Sekadar ambil ilmu saja. Ada orang tak si belajar langsung. Hak ni berat peringkat. Kedua, ada orang nak belajar saja. Ada orang ketiga, orang nak ditarbiah. Hak ni tiga, paling tinggi sekali. Maka tarbiyah ini peringkat guru yang paling tinggi sekali, atas daripada guru ilmu, iaitu guru mursyid,
yang membimbing hati perasaan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang guru mursyid ini dari sudut ilmu, guru yang ilmu ini lebih alim daripada dia. Guru mursyid dia hanya memahami selok-belok akhlak dan perangai dan hati sahaja. Ada guru yang mewarisi dua-dua. Guru ilmu pun dia, guru tarbiyah pun dia, guru wirasah pun dia juga. Hak tu payah nak temulah, kecuali orang persiapan guru yang betul-betul mantap. Maka secara ringkasnya supaya murid itu orang yang duduk dengan seorang yang hati bersih untuk mewarisi sifat dia, maka pertama, ya adab ni ada dua, adab zahir ada, adab batin ada. Zahir ni di luar. Lagu mana adab kita dengan dia kalau kita jumpa seorang yang hati bersih lagu ni? Adab zahir dia dan adab batin dia. Adab batin pula, gapo dia adab batin kita mesti serahkan semua benda kepada guru kita. Gapo-gapo kita suruh. Jangan banyak soal, jangan banyak tanya dengan guru kita. Itu hati kita dengan guru kita. Kedua, jangan iktiraf, jangan kritik guru kita, tindakan guru kita gini. Kerana dia buat itu ada hikmah dia, kerana dia ada banyak pengalaman dari sudut mentarbiah orang. Sekalipun kadang-kadang menurut ilmu fiqh ke ilmu gapo dia sedikit apa kita menurut fahaman kita. Tetapi apabila dia syarah, betul juga menurut ilmu fiqh. Tetapi kita tak faham maksud dan elak dan sebab dia, kita nampak bercanggah. Ketiganya, hendaklah dia meyakini yang guru dia lah yang paling bersih. Guru dia lah yang paling sempurna. Kerana kalau seorang itu menganggap adalah orang yang duduk dengan dia tu, orang yang bersih hati dia ada lebih sempurna dengan dia, lebih daripada guru dia, apa faedah dia duduk dengan guru ni? Kerana manusia mesti cari benda yang paling sempurna. Maka dia akan kena pergi cari guru yang sempurna tu. Maka apabila antara adab hati kita dengan guru kita, kita kena menganggap guru kita yang paling sempurna. Supaya kita tidak berpindah kepada guru lain. Maka barulah dia mudah untuk mentarbiah kita. Dan panjang lagi lah adab-adabnya yang kita boleh bacalah dalam kitab-kitab berbahasa ilmu tasawuf yang cukup panjang lebar lagi. Untuk sebagai mukaddimah, sebagai pemecah, sebagai memberi maklumat kepada hati-hati kita. Asalnya perbahasan suhbah ini secara khas bagi ahli-ahli sufi dan ahli tariqah. Tetapi hamba rasa perbahasan ini boleh kita baik bincang kepada orang awam juga. Kerana orang awam sekarang ramai nak belajar ilmu, tapi akhlak dan adab tak si belajar, tak si ubah perangai. Ilmu semakin bertambah, adab dan amalan tidak berubah. Jadi hamba pun duk tengah belajar lagi. Maka sama-samalah kita semua mencari orang-orang yang bersih hati dia, supaya dia dapat membimbing hati kita dan membersihkan hati kita. Sebagaimana sahabat mencari Rasulullah pada masa itu, ketika meninggal Rasulullah, tabi'in mencari sahabat untuk membersihkan hati dia. Apabila meninggal sahabat, tabi'in mencari tabi'in untuk membersihkan hati dia. Begitulah berlangsung sehingga generasi kita mencari guru-guru, orang yang mentarbiah hati. InsyaAllah Tuhan tidak akan hilang ke orang lagu ni. Sebagaimana zaman Nabi Allah Musa alaihi salam, orang yang Masya Allah ilmu dia. Dari sudut syariat dia, dari sudut makrifat dia, Nabi tu Masya Allah hebat dah. Tetapi Allah Ta'ala perintah pergi belajar dengan Nabi Allah Khidir alaihi salam. Itulah guru tarbiyah dia. Jadi mudah-mudahan janganlah kita berputus asa. Tanamlah semangat dan cita-cita untuk mengubahkan hati kita daripada hak tak baik kepada baik. Kerana Islam itu terdiri daripada iman, Islam dan ihsan. Ihsan itu apa dia? Merubahkan daripada hati yang bermazmumah kepada hati yang mahmudah dan yang arif billah, yang kenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang tutup dulu, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada soalan kah? Ada. Wallahu a'lam.